Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk imperialisme iaitu Parti Komunis Malaya, dan kami dari kumpulan MCO Warriors memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu yang pertama adalah Sharman, Izzatul, Haris, Hidayati, Hafiz, Yiji dan juga Jawin. Perkembangan Parti Komunis Malaya. Pada tahun 1927, bahawa Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Singapura, dan pada tahun 1930, Parti Komunis Malaya tersebut telah dibubarkan dan telah digantikan dengan Parti Komunis Malaya iaitu PKM. Pada tahun 1930 hingga 1941, di mana tujuan utamanya adalah untuk menarik sokongan daripada orang Melayu kakak. Kemudian, sebuah persepsi buruk terhadap Parti Komunis Malaya sehingga menjadi penghalang utama untuk orang Melayu menyertai. Parti Komunis Malaya menjadi semakin lemah kerana mendapat sokongan yang amat sedikit daripada orang Melayu. Kelemahan sokongan orang Melayu tersebut telah memberi kesan kepada penurunan kekuatan Parti Komunis Malaya sehinggalah tanah Melayu memperoleh kemerdekaan. Kesan darurat dari sudut politik. Isytiharaan darurat menyebabkan aktiviti politik di tanah Melayu terkendala, terutamanya parti politik berhaluan kiri. Parti politik seperti Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Angkatan Wanita Sedar Awas dan Angkatan Pemuda Insaf (API) telah diharamkan oleh kerajaan. Parti-parti bersifat sederhana terpaksa dibubarkan akibat tekanan daripada pihak British. Persekutuan Tanah Melayu terpaksa menandatangani surat perjanjian pertahanan. Perjanjian ini menyebabkan wujudnya kecaman dan kritikan yang Tanah Melayu tidak merdeka sepenuhnya kerana masih bergantung kepada kerajaan Inggeris walaupun telah merdeka. Kesan darurat seterusnya adalah dari sudut ekonomi. Bagi tujuan keselamatan untuk menghapuskan komunis, kerajaan terpaksa membelanjakan sebanyak 250,000 sehingga 300,000 setiap hari. Sepanjang tempoh pengisytiharaan darurat, kerajaan membelanjakan sebanyak 136.2 juta untuk pertahanan dan sebanyak 721.9 juta untuk memperlengkapkan keselamatan. Perbelanjaan besar ini telah menimbulkan beban keuangan kepada kerajaan sehingga tahun 1953. Kedudukan keuangan ini telah menyukarkan kerajaan untuk membangunkan semula ekonomi Tanah Melayu. Pengganas komunis telah bertindak merosakkan landasan kereta api, jalan raya, lumbung biji timah dan menyerang kenderaan awam. Sabotaj ini dilakukan untuk melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu. Perkara ini telah menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat dengan mengadakan sekatan jalan raya dan perintah berkurung. Keadaan di Tanah Melayu yang bergolak ini menyebabkan pelabur-pelabur tidak berani melabur di Tanah Melayu. Kesan darurat dari sudut sosial.
selama 12 tahun, iaitu dari tahun 1948 sehingga 1960, yang menyebabkan rakyat hidup menderita akibat keganasan komunis. Pelaksanaan undang-undang darurat seperti Perintah Berkurung amat menyusahkan hidup rakyat kerana tidak mendapat pekerjaan dan aktiviti harian mereka. Ketegangan hubungan antara kaum Melayu dan Cina juga menjadi semakin serius kerana orang Melayu menganggap semua orang Cina adalah komunis. Seterusnya adalah rumusan. Kesimpulannya, sebab kepada kegagalan Parti Komunis Malaya di Tanah Melayu dapat dilihat dengan jelas kerana kekurangan sokongan dan juga penyertaan daripada orang Melayu dalam parti tersebut. Selain itu juga, masalah dalaman Parti Komunis Malaya juga telah menyumbang kepada kejatuhan Parti Komunis ini di Tanah Melayu, dan akhir sekali adalah kerana seruan kerajaan bagi membantras Parti Komunis Malaya di Tanah Melayu dan seterusnya untuk mendapatkan kemerdekaan di Tanah Melayu.